Buletin 1.30 bersama saya Amir Hakim Lokman. Tajuk utama tengah hari ini. Datuk Seri Najib Razak mengaku tidak bersalah pinda laporan audit 1MDB. Juga kebakaran korban 5 remaja di Perak, keluarga mahu jenazah dikebumi dalam satu liang lahat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Mohamed Najib Tun Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapat perlindungan daripada tindakannya berhubung binaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad 1MDB. Manakala bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy yang didakwa bersubahat melakukan kesalahan itu turut mengaku tidak bersalah. Di hadapan Hakim Azura Alwi, Datuk Seri Najib didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri mengarahkan supaya laporan akhir pengauditan 1MDB yang sedang disediakan dipinda sebelum ia dimuktamadkan dan dibentang kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negara PAC bagi melindungi diri daripada dikenakan tindakan tata tertib, sivil atau jenayah berhubung syarikat pelaburan itu. Datuk Seri Najib didakwa melakukan perbuatan itu di Kompleks Jabatan Perdana Menteri, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya di antara 22 Februari dan 26 Februari 2016. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang boleh dihukum Dewan Seksyen 24-1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram dan Ahmad Akram Garib. Manakala Datuk Seri Najib diwakili Peguam Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM500,000 dengan seorang penjamin. Di Mahkamah Session Berasingan, Arul Kanda mengaku tidak bersalah atas pertuduhan bersubahat dengan Datuk Seri Najib berhubung pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB. Arul Kanda membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rozina Ayub. Tertuduh didakwa bersubahat dalam pelakuan kesalahan oleh Datuk Seri Najib iaitu sebagai pegawai badan awam iaitu Perdana Menteri menggunakan jawatan beliau untuk mendapatkan suapan bagi diri beliau sendiri. Ia adalah bagi perlindungan daripada tindakan yang bersifat tata tertib sivil atau jenayah berkaitan 1MDB dengan cara mengambil tindakan mengarahkan laporan akhir pengauditan 1MDB yang sedang disediakan dipinda sebelum laporan berkenaan dimuktamadkan dan dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negara PAC. Arul Kanda didakwa melakukan perbuatan itu di Kompleks Jabatan Perdana Menteri Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya antara 22 Februari dan 26 Februari 2016. Mahkamah memerintahkan tertuduh membayar ikat jamin RM500,000 hari ini dan pasport diserahkan kepada mahkamah. 4 Januari depan ditetapkan untuk sebutan semula kedua-dua kes. Keluarga 5 remaja yang terkorban dalam kebakaran di sebuah premis rumah kedai 2 tingkat di kawasan perindustrian Jelapang, Maju, Ipoh Perak semalam mahu jenazah 5 sekawan itu dikebumikan dalam satu liang lahat. Keputusan dibuat setelah mendapat persetujuan daripada ahli keluarga mereka memandangkan semua mangsa adalah sahabat karib sejak kecil. Proses bedah siasat terhadap 6 mangsa yang terkorban dijalankan sejak pagi tadi di Jabatan Forensik Hospital Raja Pemaisuri Bainun Ipoh. Waris yang ditemui berharap ia dapat diselesaikan secepat mungkin bagi membolehkan urusan pengebumian dijalankan. Tapi dia belum halukan. Tapi kalau boleh kita minta beliaulah tengah hari. Kalau boleh pakcik nak ke bumi, kalau boleh cepat. Kalau boleh keluar secepat yang mungkin lah, senang. Itu sajalah. Itu je. Pasal benda tu pun dah lama daripada tengah hari semalam, petang semalam pukul 1 lebih. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi, Sains dan Alam Sekitar Perak, Dr. Abdul Aziz Bari memaklumkan pihak kerajaan negeri akan memberi bantuan kepada keluarga mangsa bagi mengurangkan beban mereka. Kita akan uruskan segala kos berhubung dengan pengebumian. Nanti yang lain-lain itu kita akan bincang dengan waris dan keluarga masing-masing. Ya. Itulah yang saya boleh maklumkan setakat ini. Ya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pihak kerajaan negeri akan sedia untuk memberikan bantuan untuk mereka menghadapi kemalangan ataupun insiden yang tragik inilah. Jadi kita akan cuba
sedaya upaya untuk membantu keluarga-keluarga yang terlibat inilah. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 1.54 petang itu, 5 remaja dan seorang lelaki dipercayai pemilik premis ditemukan rentung di tingkat atas bangunan 2 tingkat berkenaan. Mereka yang maut dikenali sebagai Ahmad Faizal Aminuddin, Muhammad Ikmal Izzuddin Muhammad Kamari dan Muhammad Nur Aiman Abdul Rahman masing-masing berusia 16 tahun. Juga Muhammad Azhar Syahrosi 19 tahun, Muhammad Nur Ikram Muhammad Husni 15 tahun dan P. Tiagarajan 40 tahun. Lagi laporan kes mahkamah, 2 pengarah syarikat pembersihan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban hari ini atas kesalahan cuai menjalankan kerja pembersihan sehingga menyebabkan kematian seorang pelajar sekolah menengah kebangsaan SMK Tuanku Abdul Rahman Gemas 13 Februari lalu. Pengakuan itu dibuat di hadapan Hakim Maimunah Aid. Mengikut kertas pertuduhan, syarikat milik Yusuf Enterprise didakwa gagal menyediakan prosedur kerja selamat penggunaan traktor pemotong rumput. Manakala syarikat Hisham Rais M sendirian Berhad pula dituduh gagal menyelia penggunaan traktor pemotong rumput pada hari kejadian. Bagi kesalahan itu, pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 17-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 20 Mac depan bagi sebutan semula kes. Pada 13 Februari lalu, seorang pelajar perempuan sekolah berkenaan, Nur Afini Roslan, 14 tahun, maut selepas terkena bilah traktor mesin rumput di padang sekolah berkenaan. 2 lagi rakannya, Abdullah Hazlan, 14 tahun dan Muhammad Farhan Reza Barul Hisham, 13, cedera. Seorang pemandu lori yang juga pemilik kebun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Berang, Hulu Terengganu atas tuduhan menyebabkan kematian seorang lelaki awal bulan ini. Perbuatan dipercayai berpunca daripada mangsa yang dituduh mencuri beberapa tandan pisang di kebun milik tertuduh. Ismail Muhammad Don, 38 tahun dari Bukit Payung, Marang, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Salahuddin Ismail, 46 tahun, di sebuah rumah di Kampung Tebakang, Bukit Payung, Marang, Terengganu antara jam 3.15 hingga 3.45 petang pada 3 Disember lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 21 Januari tahun depan di Mahkamah Magistrate Marang. Seramai 605 orang daripada 171 keluarga di Taman Aman dan Taman Mawai dekat Kota Tinggi, Johor dipindahkan akibat banjir kilat sejak semalam. Mereka ditempatkan di 2 buah pusat pemindahan sementara. Menurut Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Kota Tinggi, semua mangsa dipindahkan akibat limpahan air sungai pemandi yang memasuki rumah masing-masing ekoran hujan lebat mulai 4 petang semalam. Seramai 556 orang daripada 162 keluarga dipindahkan di Dewan Kolej Vokasional Kota Tinggi yang dibuka 9.15 malam tadi. Manakala 49 orang daripada 9 keluarga dipindahkan di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina New Kota yang dibuka 1.05 pagi. Banjir setinggi 0.5 meter yang berjejaskan rumah mangsa dilaporkan surut sepenuhnya pagi ini. Namun, keselamatan di kawasan terjejas perlu diperiksa sebelum semua mangsa dibenarkan pulang. Jadi kat sini kena jaga kebersihan, jaga pengendalian makanan yang betul. Tinjauan kru pagi tadi mendapati Pejabat Kesihatan Daerah Kota Tinggi turut menempatkan doktor perubatan bagi membantu memberi rawatan kepada mangsa yang mengalami masalah kesihatan. Tahun ini buat pertama kali juga penyediaan makanan dilaksanakan dari sebuah dapur pusat untuk diagihkan kepada bangsa banjir. Ia dikendalikan oleh pasukan rela Daerah Kota Tinggi di Masjid Kota Tinggi dengan badan bukan kerajaan NGO. Selalunya kita masak di pusat pemindahan. Tetapi apabila pusat di pemindahan banyak kekurangan yang kita dapat. Contoh dia macam punca air. Dan juga kita peralatan. Dan ada kalanya peralatan yang kita bawa tu apabila selesai saja penutupan pindah pusat latihan ni banyak kita dapati barang-barang kita hilang. Jadi saya pun telah bincang dengan yang bagi Tuan DO dan Tuan DO kata kalau lebih mudahnya kita masak di masjid ni dan tak berapa jauh dengan pusat pemindahan. Tapi ini tahun pertama lah praktis masak. Ya, ni tahun pertama kita praktis masak di sini. Kemeriahan tahun baru bakal menjelma. Mewahkan hujung tahun ini dengan hot and crispy chicken yang mengujakan di McDonald's.
itu ho ho ho? Ho ho ho, ada vitamin B6 seperti pisang. Ho ho ho, ada kalsium seperti susu. Ho ho ho, ada zat besi macam sayur bayam. Horlicks baru penuh dengan kebaikan ho ho ho. Neneknya selalu manjakannya dengan makanan manis. Tapi saya risau tentang kaviti. Ya, makanan bergula boleh menyebabkan kaviti. Pilihlah Colgate. Ia mempunyai formula mengunci kalsium yang menguatkan gigi. Mengunci kalsium semula jadi untuk menghalang kaviti. Colgate. Is it true that 59% of Malaysians don't have enough savings to survive 3 months? Here's how to up your money savvy fast. The latest in local and regional finance, from bite-sized facts to hot topics, and it's all right here. The revamped new Ringgit Sense Plus, now powered by Ringgit Plus. Exclusively on TV3 every Monday at 6 p.m. Brought to you by Ringgit Plus. Do it the easy way. Mana ibu adik? Hari ini hari tandas ibu. Hafik! Ini tandas, bukan baju putih. Kalau sepanjang hari perempuan guna peluntur, tandas pun tetap begini sepanjang parti esok. Harpic 10X. Berbanding peluntur, Harpic 10X akan berikan puan 10 kali lebih pembersihan. Dan hasilnya, tandas bersih berkilauan. Harpic 10X, bebaskan ibu dari hari tandas. Rahsia kebaikan multi-bijirin Nestum. Resepi enak yang dibakar sempurna hingga kuning keemasan. Nikmati rasa kurma dan prune baru. Kelaporan Dewan Negara, laporan Majlis Penasihat Kerajaan CEP masih terbuka untuk menerima pandangan orang ramai walaupun ia telah diserahkan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Justru itu, laporan berkenaan yang turut menyentuh mengenai keselamatan negara tidak akan didedahkan sepenuhnya kepada umum walaupun terdapat desakan berbuat demikian. Apakah pendirian kerajaan berkenaan dengan laporan satu hari pentadbiran kerajaan ini, dan adakah sudah terdapat sebarang keputusan untuk mendedahkannya kepada umum ataupun tidak? Jadi mereka ini berpanas untuk menasihatkan kerajaan. Dan setakat ini, untuk makluman yang berhormat, segala yang mereka dapat hasil daripada input-input itu, mereka telah membuat laporan. Tapi laporan itu setakat ini hanya diberikan kepada Perdana Menteri sahaja. Dan Perdana Menteri pun, untuk makluman yang berhormat, pada 27 Ogos 2018 telah menyatakan bahawa laporan CEP ini hanya diberikan kepada beliau sahaja. Sebab dia lebih kepada, CEP lebih kepada kuasa untuk investigate. Jadi laporan itu diberi pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk dia mengambil tindakan-tindakan yang perlu. Jadi ia tidak lagi keputusan untuk dijadikan publik. Tapi bagaimanapun, saya rasa dalam suasana Malaysia baru sekarang ini, mana-mana pihak boleh memberikan pendapat mereka bahawa mungkin laporan CEP ini perlu dikemukakan kepada publik. Cumanya akhirnya keputusan pertama dari pihak kerajaan. Kita tak ada masalah untuk pihak-pihak memberikan cadangan. CEP diketuai Tun Daim Zainuddin dan dianggotai Profesor KS Jomo, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, Tan Sri Muhammad Hassan Merikan dan Tan Sri Robert Kwok. CEP juga telah mewawancara kira-kira 350 individu daripada 200 organisasi, kebanyakannya dari GLC, untuk membantu merumuskan laporan mengenai dasar ekonomi dan kewangan bagi kerajaan. Mulai 1 Januari tahun depan, pengguna yang memasang elektrik tenaga boleh diperbaharui melalui Solar Panel Net Energy Metering (NEM) akan menerima kelebihan hasil kredit menerusi bil mereka. Ia bertujuan menggalakkan pelbagai organisasi korporat agar komited menyokong aspirasi kerajaan. Cuma soalan saya, kalau kita tengok FIT tarif dah diberhentikan. Selepas FIT tarif diberhentikan, sama ada kerajaan ada lain-lain inisiatif, langkah-langkah untuk menggalakkan tu saya very clear. Sama ada insentif kepada rumah-rumah persendirian. Kalau dulu kita ada FIT tarif, sekarang kalau kita pasang, adakah insentif dari kerajaan kepada pengguna yang memasang photovoltaic panel tu? Kalau saya boleh sentuh sedikit, ya, mekanisme pelaksanaan NEM sedia ada yang berasaskan Menteri NEM tu Net Energy Metering. Masih.
Net energy metering yang kita akan perkenalkan, ya, yang berasaskan kos dulu dia menggunakan displaced cost, didapati kurang berdaya maju, ya, dan tidak berjaya untuk menarik penyertaan yang menggalakkan, contohnya macam solar. Jadi sebab itu kerajaan dengan mekanisme baru kita mau menambah baik, iaitu kita bermula pada 1 Januari 2019. Skim berkenaan juga membolehkan penyertaan daripada pelbagai kategori pengguna, terutamanya domestik, pertanian, komersial dan industri mendapat manfaat. Dengan penambahbaikan itu, dijangka lebih ramai pemilik bangunan memasang panel solar di bangunan milik mereka. Kelaporan Detik Niaga, syarikat minyak dan gas negara Petronas menjangka turun naik harga minyak tahun ini akan berterusan pada 2019. Dalam laporan tahunan prospek aktiviti Petronas PAO untuk 2019-2021 yang dikeluarkan hari ini, Petronas mengekalkan pandangan berhati-hati terhadap prospek industri terutama pada projek modal baru. Petronas turut berkongsi aspirasi dan bidang peluang utama bagi peserta industri untuk mengambil bahagian dalam aktiviti penyatauliahan yang banyak dibincangkan dalam kalangan pemain industri sebagai segmen pasaran yang berkembang pesat. Pihaknya turut menyatakan komitmen syarikat terhadap perjalanan transformasi digital. Juga pelibatannya dalam pembangunan bakat, terutama dalam latihan teknikal dan vokasional. Kerajaan menggesa syarikat minyak sawit Malaysia menghentikan segera pengimportan minyak sawit mentah dan menggunakan minyak sawit tempatan. Menurut Menteri Industri Utama Teresa Kok, gesaan itu dibuat memandangkan jumlah stok minyak sawit Malaysia bagi November meningkat 10.45% kepada 3.01 juta tan. Angka itu berbanding 2.72 juta tan direkodkan Oktober lalu. Beliau turut meminta syarikat minyak sawit menggunakan bekalan keluaran negara dalam usaha membantu berkebun tempatan yang sedang menderita. Kok berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB berhubung peningkatan stok minyak sawit pada bulan lalu. Bagaimanapun, pihaknya tidak memberi sebarang tempoh tertentu kepada syarikat terlibat untuk melaksanakan pemberhentian import berkenaan. Syarikat tambang rendah domestik Firefly tidak bercadang untuk menambah pesawat turbopropnya yang kini beroperasi daripada lapangan terbang Subang. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Ignatius Ong, ini kerana 12 pesawat sedia ada masih berupaya memenuhi permintaan penumpang khususnya daripada Semenanjung Malaysia. We feel that looking at both the airlines putting in the capacity, at this point in time, it's a little bit over capacity. So to answer your question, not at this point in time. Unless the market landscape changes, well, market landscape changes could be either one party, let's say, reduces capacity and then we fill up the gap. Selain Firefly, syarikat penerbangan lain yang turut beroperasi di Subang ialah Malindo Airlines. Antara rangkaian laluan Firefly ialah Penang, Alor Star, Langkawi dan Johor Bahru.